hidayah petunjuk Allah seperti sebuah tempat yang berisi sebuah lampu. Lampu itu berada di dalam kaca. Kaca itu pula jernih, terang benderang, seumpama bintang yang bersinar cemerlang. Lampu itu dinyalakan dengan minyak dari pokok yang banyak manfaatnya, yaitu pokok zaitun, yang bukan sahaja disinari matahari semasa naiknya dan bukan sahaja semasa turunnya, tetapi ia sentiasa terdedah kepada matahari. Dia tidak ke timur dan tidak ke barat. Yakadu yaituha yudhi'u walau lam tamsashu nar. Hampir-hampir minyaknya itu dengan sendirinya memancarkan cahaya bersinar walaupun ia tidak disentuh api. Minyak itu sendiri sudah jernih. Sinaran petunjuk nur hidayah Allah, sedemikian bandingannya adalah sinaran yang berganda-ganda. Nurun ala nur, cahaya yang berlapis cahaya. Cahaya petunjuk Allah yang menerangi, yang menyinari hati orang-orang yang beriman adalah seumpama sebuah lampu yang terang benderang yang terletak dalam tempat kurungannya. Bertambah pula lampu itu dalam sebuah kaca, dan kerana jernihnya kaca tersebut menjadikan cahaya lampu itu gemerlapan laksana bintang di langit yang bersinar cemerlang. Lebih-lebih lagi minyak lampu itu dari pokok yang banyak manfaatnya, yaitu pokok zaitun yang tumbuh dalam daerah yang sentiasa mendapat sinaran matahari, yang menyebabkan minyaknya jernih bersinar-sinar. Semuanya itu menjadikan cahaya lampu itu berganda-ganda. Yakadu zaituha yudhi'u walau lam tamsashu nar. Hampir minyaknya itu bercahaya, bersinar, memancarkan cahaya yang bersinar, yakni kerana jernihnya minyak itu. Walau lam tamsashu nar, walaupun ia tidak disentuh oleh api. Nurun ala nur, cahaya di atas cahaya. Cahaya petunjuk Allah tu umpama cahaya demi cahaya yang bersinar, yang berlapis-lapis, berganda-ganda. Macam cahaya api, cahaya kaca, cahaya minyak zaitun. Cahaya demi cahaya yang bersatu, yang berdekatan itu menyebabkan ianya terang benderang. Yahdillahu linurihi man yasha. Allah memberi petunjuk kepada cahayanya akan sesiapa yang Allah kehendaki. Allah memimpin sesiapa yang dikehendakinya menurut undang-undang dan peraturannya kepada nur cahaya petunjuknya itu. Wa yadribullahu al-amthala lin-nas, dan Allah mengemukakan pelbagai misal perbandingan untuk umat manusia. Wallahu bikulli syai'in alim, dan Allah itu maha mengetahui terhadap akan setiap sesuatu.
Jadi Allah Subhanahu wa taala yang telah menunjukkan kekuasaannya dengan mendatangkan nuril kauniyatil maddiyah, nuril kauniyatil maddiyah, cahaya kebendaan yang ada di alam, yaitu memperlihatkan cahaya matahari di siang hari kepada seluruh makhluk, manusia, binatang, orang Islam, orang bukan Islam. Allah yang sudah memperlihatkan kuasanya, mendatangkan cahaya matahari yang menerangi dunia di siang hari, maka Allah tidak akan membiarkan manusia dalam kegelapan, dalam aktiviti kehidupan, lalu Allah memberikan cahaya maknawi, yaitu memperkenalkan peraturan yang mana yang baik, yang mana yang buruk. Sebagaimana seluruh manusia sudah mendapat petunjuk melalui cahaya matahari, maka sepatutnya orang yang berakal, cerdik, apabila dia mengetahui cahaya matahari ini datang daripada Allah yang Maha Berkuasa, yang menunjukkan kepada manusia yang ni benda yang bernama jalan, yang ni yang bernama pokok, yang ni bernama batu, yang ni bernama gunung, yang ni bernama sungai, supaya bila manusia menempuh perjalanan ke suatu tempat, dia tak berlaku kemalangan, tak berlaku kemalangan jiwa, bawa kereta, bawa motor tak masuk dalam sungai, tak aksiden dengan pokok, dengan tiang elektrik. Maka Allah Subhanahu wa taala yang telah membawa cahaya kepada seluruh makhluk, manusia dan binatang, Allah juga berkuasa memberi hidayatul ma'nawiyat, petunjuk secara makna, yaitu petunjuk kepada peraturan yang mana nilai yang mulia, yang hebat, yang mana nilai yang keji, yang mana nilai-nilai murni akhlak yang mulia, yang mana akhlak yang buruk, yang mana akidah yang betul, yang mana akidah yang sesat, yang mana ibadah yang baik, yang mana ibadah yang rosak. Yahdillahu binuril qiyami wal manhaji wal ma'ani man yurid. Allah juga memberi petunjuk kepada kelakuan-kelakuan yang mulia, peraturan-peraturan yang betul, makna-makna yang indah kepada sesiapa yang ia kehendaki. وقد يهتدي الملحد بنور الشمس المادي إلى الماديات ولكن بصره أعمى من رؤية نور المنهج والقيم. Kadang-kadang orang yang tak percaya kepada kewujudan Tuhan, ia sudah mendapat manfaat daripada cahaya matahari yang memperlihatkan kepada dia kebendaan-kebendaan depan mata dia. Dia tak percaya kepada Allah ada. Dia kata alam ni jadi sendiri, tak percaya kepada wujud Tuhan. Tapi dia sudah mendapat manfaat daripada kebendaan yang Allah anugerahkan kepada semua makhluk. Matahari yang dia dapat cahaya itu pun bukan dia buat sendiri, dan tidak ada sesiapa mendakwa gunung ni saya cipta, matahari ni saya buat, langit bumi saya buat. Manusia hanya boleh mengaku saya masak nasi, masak lauk, saya buat baju, saya buat rumah. Tu pun bahan-bahan dia tak boleh buat. Nak buat rumah, bahan dia Allah cipta. Nak buat kapal terbang, besi nak buat kapal terbang tu main daripada bumi.
Siapa yang cipta besi? Allah Ta'ala. Kamu pandai buat kapal terbang, siapa cipta otak kamu sehingga kamu boleh fikir buat kapal terbang macam ni? Allah Ta'ala, bukan kamu buat sendiri. Manusia buat sesuatu, ambil bahan mentah yang Allah dah cipta. Nak buat ucuk kodok, ambil pisang, ambil tepung, ambil garam, apa semua. Garam tu mai pada mana? Allah Ta'ala cipta. Tepung tu mai pada mana? Pokok gandum. Pokok gandum siapa bagi tumbuh? Allah bagi tumbuh. Pisang tu siapa bagi tumbuh? Allah bagi tumbuh. Kita cantum bahan yang Allah Ta'ala bagi sehingga jadi makanan, jadi pakaian, jadi kenderaan, jadi rumah. Kita nak kata aku buat ke semua, tak boleh. Mai tang matahari, langit, bumi, gunung, ganang, hak tu lagi tak boleh mengaku apa. Matahari ni aku yang buat cipta, aku yang buat naik di pagi hari, aku yang buat turun di petang hari bagi tenggelam. Kalau ada orang kata aku tu, orang kata gila. Piduk mengaku buat benda yang dia tak buat. Jadi orang yang tak percaya kepada kewujudan Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri sudah mendapat manfaat daripada cahaya matahari yang dia terima. Tetapi mata hatinya buta daripada melihat cahaya peraturan Allah, cahaya agama Allah, cahaya ilmu yang membawa kepada redha Allah. Imam Syafi'i kata ilmu hak betul adalah cahaya. Syakautu ila waki'in su'a hifdhi fa arsyadani ila tarkil ma'asi. أخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي. Aku mengadu kepada guruku Waki' tentang buruknya hafalanku. Lalu ia membimbingku agar aku meninggalkan segala dosa maksiat. Dan dia memberitahu kepada aku bahwasanya ilmu yang sebenar itu adalah cahaya. Dan cahaya itu tidak akan diberikan kepada orang yang melakukan dosa maksiat. Guru aku Waki' Ibnul Jarrah rahimahullah habang ke aku, ilmu betul ni cahaya yang Allah bagi. Bukan hak dia duk bercakap, hak dia duk tulis. Kalau hak dia duk bercakap, kaset pun boleh bercakap, MP3 pun boleh bercakap, tapi dia tak amal pun apa dia bercakap. Kalau hak ditulis, komputer boleh tulis, tapi komputer tak buat pun apa yang dia tulis. Dia tulis sembahyang 5 waktu wajib, dia tak pernah sembahyang semua hidup. MP3, rakaman kaset, kita bercakap, kita rakam, lepas tu kita pasang balik. Sebiji apa yang kita cakap, dia rakam, dia boleh cakap balik ke orang. Tapi dia tak amal apa dia cakap. Ilmu yang sebenar, cahaya yang Allah masuk dalam hati seseorang, yang melimpah cahaya itu dengan amalan yang mulia. Imam Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, "Laisal ilmu bikathratir riwayati, walakinnal ilma nurun yuqdhafu fil qalbi." Bukanlah ilmu yang sebenar banyak mengajak orang, banyak riwayat hadis, dia dengar, dia boleh habaq ke orang. Tapi ilmu yang sebenar adalah nur yang Allah masukkan dalam hati. Dalam sebuah hadis yang disebut oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, Nabi SAW bersabda, "Al-ilmu ilmani." Ilmu itu ada dua jenis. Ilmun adal lisani fadhalika hujjatullahi ala khalqihi. Ilmu yang ada di lidah sahaja tapi tak masuk dalam hati. Dia boleh dengar, dia boleh ingat, dia boleh cakap habaq ke orang, tapi hati dia tak terima apa dia habaq tu, tak beramal pun apa dia habaq.
Fadzalika hujjatullahi ala khalqihi. Ilmu sedemikian akan menjadi hujjah yang mendakwa pemiliknya, yang akan menjadi pendakwa raya di akhirat kelak, yang memudaratkan pemilik ilmu itu. Hang kata mohong tu haram tapi hang duk bohong. Hang tahu mencuri itu haram, hang duk mencuri. Hang tahu riba tu haram, hang masih terlibat dengan riba. Dia tahu benda haram, dia tak tinggal. Dia tahu benda wajib, dia tak buat. Maka benda dia tahu, dia boleh ingat, dia boleh hambang ke orang itu, membawa mudarat ke dia. Yang tu nama ilmu tekat lidah. Tekat boleh bercakap tapi dia tak buat apa dia bercakap. Satu lagi, wa ilmun fil qalbi fadzalikal ilmun nafi'. Dan ilmu yang kedua, ilmu yang masuk dalam hati, itulah ilmu yang bermanfaat. Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala sebut dalam kitab Ihya, man lam yakun sadruhu mishkatan lil anwaril ilahiyah. Mishkatan tu sama perkataan dengan surah An-Nur ini. Masalu nurihi kamishkatin fiha misbah. Al-misbahu fi zujajah ila akhir al-ayah. Perumpamaan cahaya Allah seperti mishkah. Mishkah bekas lampu. Jadi kata Imam Ghazali rahimahullah, man lam yakun sadruhu mishkatan lil anwaril ilahiyah. Barang siapa yang hatinya tidak boleh menjadi bekas untuk dimasuki oleh cahaya-cahaya petunjuk yang datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Man lam yakun sadruhu mishkatan lil anwaril ilahiyah lam yafid ala zahirihi jamalul akhlaqin nabawiyyah. Nescaya tidak akan melimpah pada zahirnya kecantikan akhlak Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau hati dia tak masuk petunjuk Allah, luaran dia tak akan ikut kelakuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Luaran kita boleh ikut kecantikan akhlak Nabi SAW apabila dalaman kita dicurahkan dan dimasukkan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Dimasukkan cahaya petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Orang tanya macam mana nak pergi masuk cahaya petunjuk Allah taala itu? Pengarang kitab Ta'limul Muta'allim Imam Burhanuddin Az-Zarnuji rahimahullah, dia kata hati kita macam rumah. Rumah tu kalau ada anjing, maka ia tidak boleh dimasuki oleh malaikat rahmat. Hadis kata, innal malaikata la tadkhulu baitan fihi kalbun aw surah. Sesungguhnya malaikat rahmat itu tidak akan masuk di dalam sebuah rumah yang mana di dalam rumah itu ada anjing ataupun gambar. Gambar di situ sebahagian besar ulama mentafsirkan patung. Dalam rumah dia buah patung. Dikecualikan oleh sebagian ulama anak patung. Anak patung tak apa pasal mainan budak-budak. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha dibenarkan oleh Nabi SAW main anak patung. Sebab Sayyidah Aisyah budak-budak lain. Dalam kitab Hasyiatan Qaljubi wa Umairah ada sebut pengecualian itu. Patung-patung jangan pergi ada dalam rumah kerana malaikat rahmat tak masuk. Anjing jangan bela dalam rumah, malaikat rahmat tak masuk. Boleh tak orang Islam bela anjing? Dalam kitab-kitab fatwa ulama kata boleh ketika berhajat. Macam mana berhajat? Jaga kebun, jaga dusun. Dusun kita khinzir duk masuk kacau,
serigala ada masuk kacau, kera ada masuk kacau, kita bela anjing, nak jaga kebun, halau khinzir. Halau pencuri ada masuk curi durian. Bela anjing untuk jaga kebun kerana berhajat dibenarkan oleh ulama. Sekadar kita tahu kita jenis tak ada kebun ni nak bela apa? Kita nak makan durian pergi Bukit Payung pergi orang lungguk durian bawah payung tu, suar duit, dia suar durian. Nak pergi ambil di dusun, dusun pun tak ada. Saja-saja bela, kesian kat anjing, macam kesian kat kucing, tak digalakkan. Ada orang kita pergi bela anjing banyak-banyak lah pula, perkara biasa pula. Hari tu dia buat di Kuala Lumpur program bersama anjing. Orang Islam kita pakai tudung, perempuan apa semua pergi duk peluk anjing, dukung anjing. Zaman kuih belakang ni macam-macam benda-benda baru muncul. Kita pun penin. Tak payah duk bela anjing. Kerana anjing ini penghalang datangnya malaikat rahmat. Malaikat maut tak? Malaikat maut bela apa? Dia masuk dalam rumah. Bila nak ambil nyawa. Tapi malaikat rahmat tidak memasuki ke dalam rumah yang ada dalamnya anjing. Dan ada di dalamnya patung. Maka kata pengarang kitab Ta'lim Muta'alim, sebagaimana malaikat rahmat tidak masuk ke dalam rumah yang ada anjing, maka ilmu yang bermanfaat tidak akan dimasukkan ke dalam diri seseorang yang dalam diri seorang tu ada anjing. Apa dia anjing dalam diri seorang? Kelakuan yang buruk. Perangai buruk tu diumpamakan seperti kalbun ma'nawiyun, anjing secara makna. Maka orang yang ada ilmu bermanfaat kena buang kelaku buruk, kena hias diri dengan kelaku baik, barulah Allah Ta'ala hantar ilmu yang bermanfaat pergi kat dia. Jadi kitab Ta'lim Muta'alim antara kitab yang baik untuk menjadi asas sesiapa saja yang nak menuntut ilmu atas muka bumi untuk mendapat ilmu manfaat. Di samping kitab Bidayatul Hidayah Imam Ghazali, kitab Risalah Al-Mu'awanah Imam Al-Haddad, kitab Nasaih Diniyah kitab Imam Haddad, kitab Mursyidul Amin Imam Ghazali, Mau'izatul Mu'minin, Ihya Ulumuddin, Hidayatus Salikin, Sairus Salikin, kitab-kitab tasawuf yang lain. Jadi asas kepada penuntut ilmu kitab Ta'lim Muta'alim. Mengajak dalam kitab itu, kamu nak ilmu dan cahaya ilmu, kamu kena buang sifat-sifat buruk. Kerana sifat buruk itu serupa anjing duduk dalam rumah. Dan kalau kamu tak buang sifat buruk, kamu pergi menuntut ilmu, guru kamu bagi ilmu kat kamu serupa bubuh rantai rantai mutiara di tengkok khinzir. Itu kata dalam kitab Bidayatul Hidayah. Bila kamu mengaji tak ikhlas, bukan kerana nak Allah, bukan kerana nak dapat redha Allah, tapi mengaji kerana nak dunia saja. Masih nak buat dosa dengan pengajian kamu, niat kamu nak ada dunia, nak buat dosa, nak derhaka pada Allah, kamu adalah orang yang salah. Maka guru yang bagi ilmu kat kamu serupa bagi senjata kepada perompak dan serupa bagi rantai kepada tengkok anjing, ke tengkok khinzir. Kawan tu main hebat dengan kita, aku nak pergi merompak di bank, pistol senapang tak ada. Kita kata, nah ambil pistol dan kopi tak pergi rompak. Maka perompak itu berdosa, kita pun berdosa sama, pasal kita tolong bagi senjata ke dia. Dia niat nak buat jahat,
kita bantu kejahatan dia. Niat dia nak pergi rompak bank, kita tolong bagi senapang pergi patah kita kat dia. Nah, ambil senapang ni pergi rompak di bank tu. Dia berdosa, kita berdosa. Polis mai tangkap dengan dia, dengan tukar-tukar senapang kali. Ataupun jiran kita ada pokok pelam, buahnya manis, nama harum manis, buah tinggi, mai seorang orang kampung nak curi buah pelam jiran kita. Nak kait tak ada galah. Nak naik pokok tu, buah duk ujung julai, tak boleh dapat. Tapi ada harapan boleh dapat dengan lompat. Pokok buah tak tinggi mana. Dia lompat, dia kait, nak kena dah, tinggal lagi jengkai lagi nak kena buah pelam tu. Kalau kena lurus boleh kat dia. Lompat tak sampai, lompat suar tak sampai. Kita kata kat dia, kita ni jiran kepada pemilik pokok. Hang duk buat apa tu petang-petang ni, pukul 6 petang ni? Ni nak ambil buah pelam ni. Buah pelam siapa punya? Tak tahu, tuan rumah ni kot. Awak nak ambil buah pelam tu? Tuan tak ada. Saya teringin nak ambil je. Tak apa, kesian kat hang tengok duk lompat lama dah. Tak dapat-dapat. Aku pergi bertinggung tang tu, hang naik atas belakang aku pijak. Kita bertinggung, dia pijak belakang kita, diri sampai buah pelam tu. Tadi nak ambil sebiji, ambil 2 biji. Tadi niat nak curi sebiji lah, curi 2 biji. Sebiji untuk dia, sebiji bagi kat kita. Pasal kita tolong. Kita tak boleh, ni buah pelam curi, aku tak mau makan. Aku hanya tolong hang ikhlas kerana Allah Ta'ala. Aku tolong hang bagi boleh ambil buah. Aku tak mau makan, masa buah tu buah curi. Tengah duk bersembang, tuan rumah balik. Dia terajang pencuri dengan kita merujui sekali kena terajang dengan tuan rumah. Pasal apa? Pasal kita tolong dia mencuri barang orang. Kalau dia report polis tangkap pencuri, tangkap dengan orang hak tolong. Dia kata, saya bukan curi pun, saya tahu curi ni haram, buah pelam. Cuma saya tolong angkat dia bagi dia curi. Sebab lama tu nak naik, nak ambil, tak dapat-dapat. Saya bagi tangga bagi dia naik, ataupun saya pergi angkat dia supaya dia boleh sampai buah pelam tu. Dia salah pasal mencuri, kita salah pasal angkat dia untuk mencuri. Kalau angkat orang untuk mencuri salah, angkat orang jadi wakil rakyat untuk buat benda salah, sama. Main time pilih pemimpin, kita tolong sokong pemimpin ni naik-naik, dia buat benda tak betul. Kita dapat dosa sama kerana angkat orang tak betul. Maka kita nak angkat pemimpin yang ingin kepada redha Allah, pemimpin yang nak buat baik. Dan pemimpin dia sendiri kalau betul dia nak buat baik, dia boleh ajak orang sokong dia. Mana dalil dia? Dalil dia dalam surah Yusuf. Nabi Yusuf berkata, ij'alni ala khazainil ardi inni hafizun alim. Jadikan aku menteri keuangan negara ini. Aku orang yang pandai jaga dan pakar dalam bidang ini. Nabi Yusuf AS kempen supaya angkat dia jadi pemimpin. Sebab dia memang berkeahlian, dan kalau dia pimpin orang bukan tekat berjaya di dunia, bahkan masuk syurga. Kalau pemimpin nak ajak orang masuk syurga, silakan ajak orang kempen, orang angkat dia. Dan kita pun sokong orang yang ajak orang pergi syurga. Tapi kalau pemimpin tekat dunia ada dosa pahala tak peduli, tak boleh kita angkat. Kalau kita angkat, serupa kita angkat pencuri pokok pelam, buah pelam tadi. Kita kata, aku bukan curi pun, makan pun tak buah pelam ni, aku cuma tolong angkat dia untuk mencuri. Hang bantu dia buat jahat. Dia tak boleh buat jahat kalau hang tak tolong. Hang tengok dia nak buat jahat, hang pergi duk bagi tangga pula supaya dia naik. Hang pergi duk bertinggung, duk dukung dia pula supaya dia naik tinggi, kemudian dia curi buah pelam jiran hang.
Jiran hang marah kat dia, marah kat hang. Marah kat dia pasal dia curi, marah kat hang, hang tolong pencuri. Maka seorang guru berjumpa seorang pelajar. Yang belajar dia kerana dunia bukan kerana akhirat. Mengaji rajin semayang segan, mengaji rajin kelaku buruk. Hang telah memberikan permata ke tengkok khinzir. Khinzir tak layak pakai rantai mah. Rantai mutiara. Hang pergi beli rantai mah, pergi buh di tengkok khinzir. Tak kena. Rantai mah buh di tengkok perempuan. Hang telah bagi pistun dan senapang kepada lelaki yang menerima pistun itu bukan untuk buat baik, tapi guna pistun senapang untuk jadi perompak. Itu perumpamaan yang dibuat oleh Imam Ghazali rahimahullah di awal kitab Bidayatul Hidayah. Nak habang kepada seseorang yang menuntut ilmu kena ikhlas, bahkan apa kita nak buat kena ikhlas. Nak semayang, nak mengaji, nak menega, nak keluar zakat, pergi haji, semua ikhlas kerana Allah. Nak angkat pemimpin pun ikhlas kerana Allah. Dan pemimpin itu bila dia naik, dia nak buat baik, bukan dia nak buat jahat. Siapa yang angkat pemimpin yang zalim, sokong pemimpin yang zalim, berkenan kepada pemimpin yang zalim, cenderung hati minat kepada pemimpin yang zalim, Allah bagi amaran dalam surah Hud, wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar. Jangan kamu cenderung kepada orang zalim. Kalau kamu cenderung kepada orang zalim, kamu akan disentuh api neraka. Cenderung hati berkenan ke orang zalim, setuju dengan kezaliman, diberi amaran neraka oleh Allah Ta'ala. Maka jangan kita mendampingi orang zalim, berkawan dengan orang zalim, suka ke orang zalim. Setengah orang dia bukan kira lah zalim tak zalim. Aku jumpa orang ni, aku minat ke dia, ambil sign autograf, ambil gambar duduk sekali. Walaupun orang tu orang zalim. Orang dulu-dulu tak suka menghadirkan diri majlis dalam orang zalim. Setuju dengan orang zalim. Kecuali kalau zahir hadir juga untuk berdakwah. Untuk mengajak orang zalim supaya buat benda baik. Bertaubat kembali kepada jalan baik. Silakan. Kalau duduk teringin nak pergi jumpa, nak pergi duduk sekali, makan sekali, ambil gambar sekali, tangkap gambar sekali, tak payah. Kerana orang zalim dipandang hina oleh Allah. Kerana kezalimannya. Allah tak suka manusia buat zalim. Ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi fala tazalamu. Dalam hadis Qudsi ada, hadis itu disebut hadis 40. Wahai hamba-hambaku, aku haramkan zalim ke atas diriku, maka kamu semua jangan buat benda zalim. Apa benda zalim? Apabila seseorang itu buat sesuatu bercanggah dengan ajaran Allah. Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humuz zalimun. Ayat dalam suratul Maidah. Sesiapa yang menghukum selain daripada yang Allah turun, maka mereka itu orang yang zalim. Jadi kita tak mau diri kita jadi orang zalim, kita tak mau menyokong orang zalim, mengangkat orang zalim, suka ke orang zalim. Saya bukan zalim, zalim ni pergi pancung kepala orang. Zalim ni pergi curi duit orang. Saya bukan pernah curi duit orang pun. Tak. Zalim itu apabila kamu tak buat yang Allah wajibkan, kamu tak tinggal yang Allah haramkan. Kamu tak semayang 5 waktu, kamu telah zalim. Zalim kat diri kamu sendiri kerana tempah neraka, tak semayang. Ma salakakum fi saqar? Qalu lam nakum minal musallin. Allah Ta'ala tanya, pasal apa kamu masuk neraka saqar? Dulu kami tak semayang. Tak semayang bukan pergi buat jahat kat orang, buat jahat kat diri dia sendiri. Kita pergi curi kasut orang, kita zalim balas hak orang. Kita pergi
ambil duit orang, kita pergi tampak orang tanpa kesalahan, kita pergi tumbuk orang, kita pergi pancung kepala orang, itu kita zalim kat orang. Ni kita buat benda yang tak sangkut dengan orang, dengan diri kita sendiri. Ya Allah wajib kita tak buat, ya Allah larang kita buat, kita zalim diri kita. Allah larang mata kita tengok yang haram, kita duk guna mata tengok yang haram juga, maka kita telah buat zalim. Walaupun manusia tak tahu, Allah Ta'ala kata ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur. Allah tahu mata-mata yang kenat, yang tak jujur, yang tak amanah, dan apa yang disembunyikan oleh segala dada manusia. Apa hadut dalam hati kamu, kamu nak buat jahat, kamu guna buat jahat tu, Allah Ta'ala tahu walaupun orang tak tahu. Ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur. Allah tahu mata-mata yang kenat, mata-mata yang jahat, dan apa yang disembunyikan oleh dada-dada manusia. Walaupun hak dalam dada kamu orang lain tak tahu, Allah Ta'ala tahu bila kamu guna untuk buat jahat. Dada kamu, dalam hati kamu nak tulis yang jahat, kamu tulis yang jahat. Dalam hati kamu, kamu nak buat buatan jahat, kamu buat yang jahat, ikut keburukan yang main daripada hati kamu tu. Walaupun manusia tak tahu, Allah Ta'ala kata aku tahu. Maka kamu telah buat zalim kat diri kamu. Bukti dan Nabi Adam AS, Allah larang satu pokok jangan dekati. Wala taqraba hazihi syajarata fatakuna minal zalimin. Jangan kamu berdua mendekati pokok ini, wahai Adam, wahai Hawa. Kalau kamu berdua mendekati pokok ini, maka kamu dua termasuk orang zalim. Wala taqraba hazihi syajarata fatakuna minal zalimin. Nabi Adam dekati juga, menyebabkan Nabi Adam turun atas muka bumi dengan Sayyidina Hawa. Qulna bitu ba'dukum li ba'din adu. Kami berfirman, turunlah kamu semua. Nabi Adam turun, Sayyidina Hawa turun, Iblis turun. Sebahagian kamu bermusuh dengan sebahagian yang lain. Nabi Adam dengan Sayyidina Hawa bermusuh dengan Iblis. Dan keturunan Nabi Adam bermusuh dengan Iblis dan segala syaitan-syaitan sampai hari kiamat. Tinggal kita sebagai keturunan Nabi Adam nak jadi orang yang masuk belah Nabi Adam kan nak masuk belah Iblis. Pilihan duk kat kita. Inna hadainahu as-sabila imma syakiran wa imma kafura. Kami tunjuk jalan ni, jalan orang syukur ikut Nabi Adam. Ni jalan orang kufur ikut Iblis. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Siapa nak dia beriman ikut Nabi Adam, siapa nak dia kufur ikut syaitan, Iblis dan syaitan. Penyokong-penyokong Nabi Adam AS ada sampai kiamat. Penyokong Iblis pun ada sampai kiamat. Tinggal kita nak pilih pergi belah mana. Pergi kanan ikut Nabi Adam, pergi kiri ikut Iblis. Pergi kanan masuk syurga, pergi kiri masuk neraka. Nabi Adam cepat-cepat bila turun ke muka bumi, Nabi Adam kata, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ya Tuhan kami berdua, saya dengan bini saya Hawa, telah buat zalim kepada diri kami kerana kami melakukan perkara yang engkau larang. Satu larangan engkau kami telah lakukan, iaitu mendekati pokok, makan buah di pokok itu. Rabbana zalamna anfusana, ya Allah, ya Tuhan kami telah buat zalim akan diri kami sendiri. Wa illam taghfir lana wa tarhamna, dan jika engkau tak ampun bagi kami dan engkau tak kesian kat kami, lanakunanna minal khasirin, nescaya kami termasuk orang rugi. Bila Nabi Adam bertaubat, minta Allah ampun, mengaku salah, lalu Allah Ta'ala segera terima taubat Nabi Adam. Nak ajak kat kita bila kita salah, cepat-cepat bertaubat. Sedangkan Nabi Adam bukan orang zalim, dia seorang Nabi dan Rasul. Sebagai satu pengajaran kepada kita orang biasa. Kita ni hari-hari buat zalim. Hari-hari kita buat benda salah. Nabi Yunus begitu juga. Dia seorang Nabi.
Nabi Yunus kata, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Dalam surat Al-Anbiya. La ilaha illa anta, tiada Tuhan melainkan engkau, subhanaka, maha suci engkau, inni kuntu minadh dhalimin, sesungguhnya aku termasuk yang orang zalim. Nabi Yunus bukan zalim. Para Nabi maksum daripada dosa. Kalau Nabi tersalah buat salah, yang tu dalam istilah kitab An-Nubuwah wal Anbiya karangan almarhum Syekh Muhammad Ali As-Sabuni rahimahullah, yang tu dia kata zallah. Zallah makna tergelincir. Orang berjalan kaki tergelincir sikit. Tapi kita ni betul buat zalim, buat salah. Bila kita tidak melakukan yang Allah wajib, tak tinggal yang Allah haramkan dalam bab-bab tertentu, maka Allah Ta'ala selamatkan Nabi Yunus sebab mengaku zalim, mengaku salah. Dan Allah selamatkan orang beriman yang lain. Allah iring ayat itu, فَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ. Lalu kami selamatkan Nabi Yunus AS daripada duka cita yang sedang baginda hadapi. Dan demikian juga kami selamatkan orang-orang yang beriman. Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, sahabat yang paling tinggi sekali, umat Nabi SAW yang paling hebat sekali, Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Dikatakan dalam kitab Tarikhul Khulafa, begitu juga kitab yang lain, kalau tak silap dalam Ar-Riyadun Nadhirah mungkin ada juga. Law wuzina imanu Abi Bakrin bi imani hadhil ummati la, kalau ditimbang iman Sayyidina Abu Bakar dengan iman seluruh umat Nabi SAW, rajahat imanu Abi Bakrin, nescaya akan berat lagi iman Sayyidina Abu Bakar. Dalam kitab Ihya kata, ma fadala Abu Bakrin, tidak lebih Abu Bakar ke atas sahabat, ke atas semua manusia yang lain, semua umat Nabi SAW yang lain, bikasrati salatin wala siyamin walakin di syai'in waqara fi sadrih. Dia bukan lebih pasal banyak sembahyang sunat, banyak puasa sunat, tapi dia lebih kerana sesuatu yang tertanam dalam dadanya, imannya tinggi. Warahmati fi Muslim, sifat rahmat dia kepada orang Islam, sifat mulia yang ada dalam hatinya. Dikatakan Sayyidina Abu Bakar ni, Sayyidina Umar kata radhiyallahu anhu, la yawmun min Abi Bakrin wa lailatun la yawmun wa lailatun min Abi Bakrin khairin min Umar, min umri Umar. Satu hari, satu malam daripada Abu Bakar lebih baik daripada seluruh umur Sayyidina Umar. Sayyidina Umar kata lagu tu, satu hari saja milik Sayyidina Abu Bakar dengan satu malam saja milik Sayyidina Abu Bakar lebih baik daripada seluruh umur aku ni. Umar kata, Sayyidina Umar kata. Satu hari itu apa dia? Satu malam itu apa dia? Ketika mereka bermalam di gua Sur, gua Sur. Izhuma fil ghar, thaniya snaini izhuma fil ghar, dalam surah Taubah. Orang yang kedua ketika mereka berdua berada di dalam gua. Jadi Sayyidina Abu Bakar ni begitu tinggi tahapnya, tidak ada orang yang boleh bertanding. Sayyidina Umar sendiri kata, satu hari dia lebih baik daripada seumur umur hidup aku, satu malam dia lebih baik daripada seumur hidup aku. Dan iman dia kalau timbang dengan iman semua umat Nabi SAW, iman dia paling tinggi. Sayyidina Abu Bakar yang paling tinggi, yang digelar sebagai As-Siddiq, orang yang pertama masuk syurga tanpa hisab, Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Orang yang pertama masuk syurga setelah dihisab dengan hisab yang amat mudah, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Apa kata Sayyidina Umar? Apa kata Sayyidina Abu Bakar kepada Sayyidina Nabi SAW? Ya Rasulullah, alimni du'aan ad'u bihi fi salati.
Wahai Rasulullah, ajak kat saya satu doa, saya nak guna doa tu nak baca dalam semayang saya. Maka Rasul Nabi SAW ajak satu doa. Doanya berbunyi, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfir li maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ada dalam kitab azkar hadis tu, ada dalam kitab hadis sahih. Lalu Sayyidina Abu Bakar baca dalam semayang selepas tasyahud akhir sebelum bagi salam. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira, ya Allah ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah menzalimi akan diri aku dengan kezaliman yang banyak. Wala yaghfiru dzunuba illa anta, tidak ada yang mampu mengampunkan akan segala dosa melainkan hanya Engkau. Faghfirli maghfiratan min indika, maka ampunkan bagiku, kurniakan kepadaku keampunan daripada sisi Engkau. Warhamni, dan kasihanilah aku. Innaka antal ghafurur rahim, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sayyidina Abu Bakar orang paling hebat, diajak baca doa mengaku buat zalim. Kalau para nabi mengaku zalim sedangkan mereka tidak zalim, Sayyidina Abu Bakar mengaku zalim sedangkan dia orang paling hampir kepada Nabi SAW, salah seorang daripada 10 orang masuk syurga dah. Kita tak tahu lagu mana ni, tentu lebih kena mengaku zalim. Maka doa Nabi Adam kena baca, doa Nabi Yunus kena baca, doa Sayyidina Abu Bakar kena baca. Kerana kita mungkin buat zalim kepada diri kita atau orang lain tanpa kita sedari. Allah berfirman, nurun ala nur, yahdillahu li nurihi man yasha, wa yadribullahu al-amthal lin-nas wallahu wa yadribullahu lin-nasi wa yadribullahu al-amthal lin-nas wallahu bikulli syai'in alim. Kita sambung besok. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi barik wa sallim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.